Okay, hi guys, Assalamualaikum. Bersama saya Miss Ash dalam eTution. So, hari ni apa yang awak akan belajar? Saya akan terangkan tentang sinaran mengayun dan sinaran tidak mengayun. Okay, dan sebelum bab ini awak dah belajar tentang ayon, sinaran mengayun. Apa itu sinaran mengayun? Ingat ke tak? Sinaran mengayun tu adalah sinaran yang bercas. Okay, maksudnya positif ataupun negatif. Jadi sinaran yang tidak mengayon adalah sinaran yang tidak mempunyai cas. Masih ingat ke tak? Jangan buat lupa. Okey, kepada yang baru nak tengok video eTution, okey, so saya nak kenalkan diri. Nama saya Miss Ash. Saya mengajar sains untuk tingkatan 3. So sepanjang video sains tingkatan 3 ni awak akan nampak muka ni lah. Okey. So di akhir daripada video ini apa yang awak akan belajar? Awak akan tahu apa itu sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okey. Contoh-contoh sinaran mengayon dan tidak mengayon, perbezaannya. Lagi apa lagi? Perbezaan antara alfa, beta dan juga gamma. Okey, alfa, beta dan gamma adalah sejenis sinaran. Ingat ke tak ingat? Okey, tak apa. Saya akan refresh balik sama-sama bersama awak. Saya akan terangkan perlahan-lahan. Okey, pertama sekali saya nak terangkan. Okey, sinaran mengayun dan sinaran tidak mengayun. Untuk pengetahuan awak, atom radioaktif boleh menghasilkan sinaran ataupun radiasi. Okey, ingat, atom radioaktif boleh menghasilkan sinaran ataupun radiasi. Okey, sinaran ataupun radiasi. Sama ada mengayon ataupun tidak mengayon. Okey, apa itu mengayon? Mengayon adalah berpunca daripada sumber radioaktif. Okey, sinaran tidak mengayun pula biasanya berpunca daripada sumber bukan radioaktif. Biasanya dia adalah benda-benda yang maksudnya neutral, terjadi dengan sendiri, memang dah ada. Okey, so itu sahaja. Kemudian kita pergi kepada perbezaan mengayun dan tidak mengayun. Dekat sini saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Okey, so sinaran mengayun berfrekuensi tinggi, manakala tidak mengayun berfrekuensi rendah. Okey, dan sinaran mengayun bertenaga tinggi. Okey, maka boleh mengayunkan atom lain. Apa maksud mengayunkan atom lain? Okey, tenaga dia sangat tinggi, dia bercas. Ingat, sinaran mengayun ada cas. Jadi dia boleh mengecaskan ayon yang lain. Okey, itu maksud dia lah. Maka boleh mengayunkan atom lain. Okey, dan sinaran tidak mengayun adalah bertenaga rendah, maka tidak boleh mengayunkan atom lain. Ingat, dia punya terms mengayunkan. Okey, mengayunkan maksudnya memberikan cas kepada atom yang lain, membuat atom lain menjadi bercas. Okey, sama ada positif ataupun negatif. Okey, dan sinaran mengayun berbahaya dan boleh merosakkan DNA. Okey, tetapi sinaran tidak mengayun dia kurang berbahaya berbanding dengan sinaran mengayun. Okey, faham? Laju sangat ke? Tak kan? Okey, dan contoh-contoh sinaran mengayun adalah alfa, beta, gamma, sinar X dan sinar kosmik. Okey, sinar kosmik ni apa benda? Nanti saya akan terangkan lah. Okey, jangan risau. Okey, dan contoh untuk sinaran tidak mengayun, sinaran ultra ungu, UV light, okey, inframerah, gelombang mikro dalam microwave ataupun kita panggil microwave, gelombang radio, biasanya dekat phone, dekat radio, TV, semua tu kita panggil gelombang radio, dan cahaya nampak. Cahaya yang sekarang ni lah. Cahaya nampak yang awak nampak. Obviously cahaya nampak. Okey, faham? Okey, sinar kosmik ni adalah sinaran yang datang daripada matahari. Okey, itu adalah sinaran kosmik. Okey, faham? Dan simbol untuk sinaran mengayun yang ini, simbol nampak macam radioaktif tu. Okey, sinaran untuk simbol untuk sinaran tidak mengayun pula macam ni, macam wifi tu. Okey, tu perbezaan dia. So, kalau awak nampak tempat yang ada bentuk radioaktif ni,
Maksudnya bahayalah. Kalau nampak macam wifi ni maksudnya tak bahaya sangat. So, kena ingatlah. Okey, faham? Dan sekarang saya ingin terangkan perbezaan antara alfa, beta dan juga gamma. So, untuk alfa, saiznya adalah besar. Beta sangat kecil. Gamma tiada saiz. Maksudnya tak ada saiz lah, tak ada besar, tak ada kecil. Sederhana pun tak ada. Dia tak ada saiz. Okey, untuk cas alfa, alfa bercas positif, beta bercas negatif dan gamma neutral. Maksudnya dia tidak bercas. Okey. Kuasa pengayunan pula untuk alfa adalah tinggi. Maksudnya possibility untuk dia mengayunkan atom lain adalah tinggi. Okey, itu maksudnya lah kuasa pengayunan. Okey, untuk beta pula kuasa pengayunan dia adalah sederhana dan gamma kuasa pengayunan dia adalah sangat rendah ataupun sangat lemah. Dan julat dalam udara untuk alfa adalah beberapa sentimeter sahaja, untuk beta beberapa meter sahaja, untuk gamma ratus meter. Aku maksud julat di udara, maksudnya dia boleh travel berapa jauh. Okey. Dan kuasa penembusan untuk alfa adalah sangat rendah dan boleh dihalang oleh kertas yang nipis sahaja. Sebab tu julat dia di udara sangat rendah. Kalau ada benda yang halang dia, dia tak boleh lalu dah. Okey, untuk beta pula, okey, dia punya kuasa penembusan sederhana, boleh dihalang oleh aluminium setebal 5 mm. Okey, dan untuk gamma, kuasa penembusan dia adalah tinggi dan boleh dihalang oleh plumbum setebal 25 mm. Itu adalah untuk gamma. Okey, faham? Dan untuk pesongan pula, apa itu pesongan? Pesongan tu adalah bila ada magnet, berapa pesongan dia? Pesongan, kalau untuk alfa, pesongan dia kecil sebab dia berjisim besar. Sebab dia berjisim besar. So alfa macam ni. Okey, alfa. Okey, kalau untuk beta, pesongannya lebih besar sedikit sebab berjisim sangat kecil. Okey, berjisim sangat kecil. So lebih kurang macam inilah beta. Okey, dan akhir sekali untuk gamma dia tidak akan terpesong, dia akan lurus sahaja. Okey, untuk gamma. Sebab apa? Sebab gamma dia tidak bercas, sebab tu dia tidak terpesong. Okey, so nampak alfa dia terpesong sedikit, beta dia terpesong lebih jauh sikit, dan gamma tidak terpesong sebab dia tidak bercas. Okey, faham? Okey, dan untuk pengetahuan awak, untuk alfa dia terpesong ke arah plat negatif kerana bercas zarah alfa bercas positif. So untuk pengetahuan awak, kutub selatan dia bercas negatif, utara bercas positif. Sebab tu beta dia akan terpesong ke arah utara. Okey, so nampak? So itu adalah perbezaan cas untuk magnet, positif dengan negatif. Okay, north dia positif, south negatif. Sebab tu alfa yang bercas positif akan tertarik kepada benda yang bercas negatif, manakala beta yang bercas negatif akan tertarik kepada benda yang bercas positif. Dan untuk gamma dia tidak terpesong dan dia tidak bercas, jadi dia tak akan terpesong ke mana-mana, tidak tertarik kepada mana-mana cas, sama ada positif atau negatif. Okey, so kat sini saya nak tunjuk contoh sumber sinar mengayon. Okey, biasanya berpunca daripada sumber radioaktif semula jadi dan buatan manusia. Okey, sumber mengayon dia berpunca daripada sumber semula jadi, maksudnya ada sendiri, dan buatan manusia. So yang semula jadi ni termasuklah sinaran terrestrial. Saya nak tulis kat mana? Sinaran, ni tamlah sinaran, dia macam ni, terrestrial. Sinaran terrestrial.
sinaran terestrial ni adalah daripada perebutan mineral radioaktif di dalam kerak bumi macam uranium, lagi apa, thorium, okey. So kita panggil sinaran terestrial. Dia adalah hasil daripada perebutan bahan-bahan semula menjadi yang ada dalam bumi, sumber radioaktif yang ada dalam bumi macam uranium dan thorium. Okey. Dan contohnya makanan seperti haiwan dan tumbuhan mengandungi karbon 14 dan kalium 14. Okey, makanan seperti haiwan dan tumbuhan mengandungi karbon 14 dan juga kalium 40. So bila dia mereput, bila haiwan dia dah mati, dia akan mereput, dia akan mengeluarkanlah karbon 14 dan kalium 40 ni. Okey, udara juga mempunyai sedikit gas radioaktif, iaitu radon yang terhasil daripada perebutan uranium dalam bumi, dalam kerak bumi. So dekat udara kita pun sebenarnya ada sahaja gas radioaktif. So radioaktif ni dia tak semestinya sinaran saja, dia ada juga dalam bentuk gas. Okey, so lagi satu, tanah dan batuan juga mengandungi unsur radioaktif seperti thorium 232 dan uranium 238. Sebenarnya radioaktif semula jadi ni kita panggil sebagai sinaran latar belakang. Maksudnya dia memang ada dekat bumi, kita tak boleh nak hapuskan sebab dia memang ada dekat sekeliling kita. Dekat udara ada gas radioaktif, dekat tanah ada bahan radioaktif juga. So semua ini mengeluarkan sinarannya tersendiri, dan biasanya sumber radioaktif semula jadi ni dia kurang berbahaya daripada buatan manusia. Okey. Dan untuk sinaran kosmik yang datang dari angkasa lepas dan matahari menembusi atmosfera dan diserap oleh manusia, sinaran kosmik. So sinaran kosmik pun daripada matahari, sebab matahari hari-hari ada, sebab tu kita panggil sumber radioaktif semula jadi. Dia memang ada sendiri dekat sini, kita tak boleh halangnya. Okey, dia memang ada. So kita panggil dia sebagai sinaran latar belakang. Faham anak-anak? Kemudian untuk sinaran mengayon dari sumber semula juga dikenali sebagai sinaran latar belakang macam saya cakap tadi. Okey. Dan untuk sinaran mengayon buatan manusia termasuklah kemalangan nuklear. Ini yang manusia buat. Maksudnya kita boleh halang dia daripada terjadi. Okey, kemalangan nuklear daripada ujian nuklear, lagi apa? Sisa radioaktif dari industri dan logik kuasa nuklear. Okey, logik kuasa nuklear kan menggunakan nuclear reactor. So nuclear reactor ni tak semuanya digunakan, dia masih ada sisa radioaktif. So sisa radioaktif daripada industri ni nak buat ke mana? Kalau salah buang, kenalah dekat manusia. Okey, bidang industri terutamanya dalam kajian saintifik yang menggunakan bahan radioaktif juga kita termasuk dalam bahan radioaktif, sumber radioaktif buatan manusia. Dan dalam bidang perubatan iaitu radioisotop dalam rawatan kanser dan diagnosis penyakit kanser. Okey, macam untuk pengetahuan awak, kanser kan dalam badan. So kalau kita nak tahu dekat mana lokasi kanser tersebut, biasanya kita akan menggunakan sinar X ataupun bahan radioaktif untuk tahu dekat mana lokasi kanser tersebut. So radioaktif ni dia ada kegunaan dia yang baik juga, tapi at the same time dia ada keburukannya juga. Dia ada pros and cons lah. Maksudnya dia ada kegunaan tapi dia ada keburukan juga. So dia ada kegunaan lain, at the same time dia ada keburukan juga. So macam kita tengoklah sinar X, X-ray, kita tahu dekat mana lokasi tulang patah, dekat mana contoh bulat. Dulu radioaktif ni, sinar X ni kita guna untuk nak tahu askar ni dia cedera dekat mana, lokasi bulat dekat mana. Ingat tak saya pernah cerita tentang tokoh-tokoh Marie Curie dan Pierre Curie? So ada kegunaan dia, tapi at the same time Marie Curie mati disebabkan oleh terdedah kepada bahan radioaktif terlalu lama. Sebab dia sangat suka sangat dengan bahan radioaktif ni, dia sampai simpan dalam satu jar, bawa dekat mana-mana, letak dekat sebelah dia tidur. Sebab dia suka sangat. So bila dah tahu ada
efek dia terhadap manusia, baru orang tahu. Walaupun ada kegunaan radioaktif, at the same time dia ada keburukan juga. Faham ke? Sebab apa? Sebab tak semua benda dalam dunia ni kita boleh guna. Macam kita sekarang, kalau kita buat decision, walaupun decision itu baik, tetapi mesti ada keburukannya juga. Mesti ada risk yang kita kena ambil. Betul? Saya dah ceramah ni, tak nak lah. Okay, so pengukuran dos sinaran latar belakang, kita guna sievert ataupun penyerapan sinaran oleh tisu hidup dalam badan manusia. So tisu hidup kita ni, tisu dalam badan manusia ni menyerap sinaran mengayon ataupun tidak mengayunlah sinaran latar belakang. Sebab apa? Sebab kita ni sentiasa terdedah kepada sinaran latar belakang dari tanah, air, tumbuhan dan juga sinaran dari sumber buatan manusia. Contohnya peralatan sinar X, X-ray. Okay? Sebab tu X-ray kita tak boleh selalu buat lah. Okay, dan satu sievert bersamaan dengan 1 joule tenaga sinaran radioaktif yang diserap oleh 1 kg tisu manusia. So 1 kg tisu manusia bersamaan dengan 1 sievert penyerapan ni lah. Okey, dan kadar dos untuk sinaran latar belakang diukur dengan microsievert per jam. Okey, microsievert per jam. Dosimeter adalah alat pengukuran untuk kadar dos sinaran latar belakang. Kita panggil dosimeter. Okey. Dan pendarahan pada sinar latar belakang pada dos yang tinggi boleh membahayakan kesihatan kita. Kalau tahap penyerapan ni adalah microsievert per jam 10 juta ataupun lebih, tahap bahaya dia boleh membawa maut. Okey, dan risiko kesihatan adalah kegagalan organ dan kematian dalam beberapa jam sahaja. So microsievert per jam 10 juta, which is banyak lah. Okay, untuk 1 juta, okay, tahap bahaya dia adalah sangat teruk. Okay, muntah-muntah dan risiko menghidap kanser. Okay, dan untuk 100 microsievert per jam amat bahaya, peningkatan risiko menghidap penyakit. Tak kisahlah kanser, kanser darah, kanser kulit dan sebagainya lah, bergantung kepada mana awak dapat bahan radioaktif tersebut. Kemudian untuk 0.20 atau kurang, okay, tahap bahayanya normal ataupun selamat, dan risiko kesihatan tiada berisiko. Biasanya 0.20 microsievert ni untuk sinaran latar belakang yang biasalah tanah, air, okay, udara. Tapi kalau lebih tu maksudnya terdedah pada gas radioaktif, okay, sisa-sisa toksik radioaktif dan sebagainya lah. Okay, faham? So ya, itu sahaja daripada saya, Miss Ash, tentang sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. So saya harap awak faham apa yang saya cuba sampaikan, apa yang saya cuba nak terangkan kepada awak. So kalau tak faham apa-apa, jangan malu-malu, boleh tanya dekat bawah, boleh komen dekat bawah. Kalau awak nak saya terangkan lebih lanjut ataupun ada pertanyaan lebih lanjut tentang sinaran mengayon dan tidak mengayon, boleh je komen dekat bawah ni. Okey, macam biasa, jangan lupa subscribe, turn on notification, follow e-tuition di IG, Twitter, lagi apa, Facebook ada ke, dan macam biasa YouTube. Okey, terima kasih semua daripada saya, Miss Ash. Kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang, jangan risau. Okey, dan jangan lupa sebarkan kepada kawan-kawan lah untuk pengetahuan awak. Kita bukan ada pengajaran sahaja, kita banyak lagi video-video yang menarik. Okey, pengajaran kita sejarah, maths. So bolehlah tengok, bagi dekat kawan awak yang lain, untuk mereka pun nak belajar juga. #kita pandai sama-sama. Okey, bye.